Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki yang digelar Ustaz Casanova mengaku bersalah masing-masing di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur terhadap 6 pertuduhan. Ini termasuk melakukan persetubuhan luar nikah, percubaan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bernikah tanpa kebenaran pendaftar. Sementara itu, seorang ibu berusia 39 tahun tergamak mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkannya dari tingkat 18 di flat Danau Kota Setapak, Kuala Lumpur. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 5 Mac 2016. Jabatan Pengangkutan Jalan Terengganu merampas 22 kereta klon bernilai lebih RM1 juta membabitkan pelbagai model termasuk kenderaan mewah sejak 2 bulan lalu. Pengarahnya Abdul Rahman Emang Anyi berkata, kereta pelbagai jenis itu disita pihaknya dengan Kuala Terengganu merekodkan jumlah terbanyak. Beliau berkata kegairahan orang ramai untuk memakai kereta mewah dan import menyebabkan kebanyakan mereka tidak menghiraukan risiko membeli kereta klon yang dijual pada harga murah oleh sindiket. Sejak 2014, sebanyak 254 kenderaan klon disita pihaknya. Ini kan mesin bakar hala bakar Seorang remaja perempuan patah kaki kiri apabila dirempuh puluhan pengunjung selepas markas hiburan melepaskan gian mereka di pusat beli belah di Jalan Kiara diserbu agensi anti dadah kebangsaan AADK awal pagi Ahad. Remaja berusia 18 tahun itu difahamkan cuba melarikan diri sebelum dirempuh pengunjung yang menyedari kehadiran pihak berkuasa. Dalam serbuan selama 4 jam bermula 2.30 pagi itu, seramai 75 individu termasuk seorang wanita mengandung 4 bulan ditahan selepas didapati positif dadah. Ketua Operasi Nik Muhammad Nikdir berkata, operasi berkenaan dijalankan berdasarkan risikan selama seminggu selepas mendapati terdapat aktiviti pengambilan bahan terlarang di dalam kelab yang turut membenarkan kemasukan individu bawah umur. Lelaki yang digelar Ustaz Casanova mengaku bersalah masing-masing di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Lumpur terhadap 6 pertuduhan. Ia termasuk melakukan persetubuhan luar nikah, percubaan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dan bernikah tanpa kebenaran pendaftar. Muhammad Aziz Ismail, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Syar'i Nasir Abdul Aziz dan Hakim Syar'i Muhammad Saifullah Hamzah. Bagaimanapun, mahkamah menetapkan 7 Mac ini untuk menjatuhkan hukuman. Bagi pertuduhan melakukan persetubuhan luar nikah, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Manakala bagi pertuduhan di Mahkamah Rendah Syariah, lelaki itu didakwa masing-masing mengikut Seksyen 133 dan Seksyen 40-2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Lelaki disyaki membelasah isterinya sehingga mati di rumah di Ladang Sengat, Simpang Pulai direman 7 hari bagi membantu siasatan kes itu. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Azrul Hashimi Muhammad terhadap lelaki berusia 28 tahun sehingga Ahad. Suspek yang bekerja sebagai pemandu lori dipercayai memukul isterinya S. Durga Devi 17 tahun di muka dan anggota badan sehingga mati. Kejadian berlaku selepas pasangan itu dikatakan bertengkar antara lewat malam hingga 5 pagi. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bayi perempuan yang baru beberapa jam dilahirkan maut dicampak ibunya yang berusia 39 tahun dari tingkat 18 flat Danau Kota Setapak pada Isnin. Mayat bayi itu ditemui pada 8.30 pagi oleh seorang lelaki yang segera menghubungi pihak polis. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintendent Muhammad Roy Suhaimi Sarif berkata, bayi perempuan itu ditemui bersama uri dan parah di kepala. Hasil siasatan awal mendapati bayi itu adalah anak kedua suspek dan dicampak dari balkoni rumahnya di tingkat 18.
Suspek yang juga ejen hartanah ditahan di rumahnya yang dihuni bersama anak perempuannya berusia 5 tahun. Suspek dirawat di Hospital Kuala Lumpur dan kes disiasat mengikut Seksyen 309B Kanun Keseksaan kerana membunuh anak selepas kelahiran. Seorang lelaki ditemui mati di rumahnya di Persiaran 1, Taman Bersatu, Simpang Pulai. Dalam kejadian 8.40 malam itu, Chan Mok Han, 55, ditemui terbaring di ruang tamu rumahnya dengan kesan luka atas kening kanannya. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Sam Chong Kiong berkata, mangsa ditemui adik lakinya berusia 51 tahun yang datang ke rumahnya untuk menjenguk mangsa. Pemeriksaan menemui kesan darah di sekitar ruang tamu serta luka kira-kira 4 cm di atas dahi kanan mangsa. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk dibedah siasat pagi ini bagi mengenal pasti punca kematian. Enam individu ditahan selepas disyaki pengedar dadah termasuk suami isteri dalam serbuan berasingan pada 28 Februari lalu. Mereka yang berusia 21 hingga 31 tahun itu ditahan di Pasir Mas, Rantau Panjang dan Pengkalan Cepa, Kelantan antara 2 pagi hingga 12.10 tengah hari. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, pihaknya turut merampas 2 pistol dan dadah dianggarkan bernilai lebih RM200,000. Antara yang ditahan adalah Saki Baki kumpulan Fuad dan geng Baung yang aktif mengedar dadah. Semua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Sebanyak 211 gerai peniaga warga asing disita menerusi Ops Tegas yang dilaksanakan bahagian penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dari Januari hingga November tahun lalu. Ketua Cawangan Pembangunan dan Multimedia Jabatan Penguatkuasaan di BKL, Ahmad Taufik Safian berkata, ia hasil kerjasama antara DBKL dengan beberapa agensi penguatkuasa. Pihaknya turut mengeluarkan notis ke atas 12 peniaga warga asing dan merobohkan 6 gerai serta menyita sebuah van penjaja sepanjang tempoh operasi tahun lalu. Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja di BKL pula mengambil tindakan dengan mengeluarkan 64 notis tindakan selain memeriksa 50 premis dalam tempoh sama. Sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jika anda mahukan lebih banyak berita menarik, apa kata ikuti laman web harian Metro di hmetro.com.my dan saluran YouTube kami. Selain itu, ikuti kami di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter dan aplikasi news channel serta HM Mobile. Sekian sahaja, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.